أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, dan kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk mendapat peluang bersama nikmat paling besar dalam dunia ini apabila Allah menyatakan Allamal Quran di dalam surah Ar-Rahman, dan itulah yang kita mohon pada setiap hari yang disampaikan ataupun yang dibacakan setiap hari dalam suratul Fatihah. Dan hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah Ustaz ya, sihat ya. Dan kita hari ini sudah pun mencecah kepada juz yang ke-12 Ustaz. Allah. Subhanallah ya. Kita hari tu juz 11 tu dia macam tersengguk-sengguk sikit ya, tapi alhamdulillah bersama tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di depan Facebook, saya jemput untuk sharekan, maklumkan pada kawan dan tagkan rakan-rakan yang ada, beritahu pada mereka kita sudah sampai pada juz yang ke-12. Juz 12 ini bercerita tentang apa? Tentang istiqamah ya. Tentang istiqamah. Bila kita dah sampai juz 10 11 ini, istiqamah terutama bila menghadapi cabaran akhir zaman. Ini adalah juzuk-juzuk yang berada di tengah, dan ia memang tahu ya, Allah tahu bahawa sebenarnya kita ini ada cabaran untuk kekal berada di atas jalan yang lurus sampailah ke akhir hayat kita, tapi Allah berikan panduan kepada kita. Hari ini kita akan melihat kepada halaman 222, bukannya 6677 Ustaz ya. Okey, tetapi ini adalah 222 yang kita ingin lihat bersama ya pada hari ini. Apakah ringkasan sinopsis untuk kita sama-sama fahami? Mari kita saksikan, iaitu daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 bercerita tentang anugerah ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anugerah ilmu dan kekuasaan Allah terutama pada bahagian rezeki, ya, pada rezeki dan juga pada segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian Allah membawakan kepada kita pada ayat 8 hingga 19 sikap orang mukmin dan sikap orang yang kufur kepada Allah ketika mendapat nikmat dan mendapat azab. Ini memang panduan yang amat penting terutama ketika kita menghadapi cabaran lockdown ataupun pandemik COVID-19. Ayat-ayat ini pada halaman 222 ini sekali lagi memberi pencerahan. Dan akhir sekali ayat 12 pada halaman 222, tuntutan orang musyrik Mekah agar diturunkan harta karun serta datangnya malaikat bersama Nabi, mencabar Nabi kalau boleh turunkan selain daripada wahyu yang sudah pun menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 6 hingga 8 dahulu, halaman 222. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Teruskan sebarkan, share sebanyak mungkin. Tag nama-nama kawan-kawan kita, jiran kita, kawan-kawan lama kan, untuk sebenarnya mereka dapat sama-sama belajar Al-Quran, membaca dan memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita menjadi pembuka, pencetus kepada kebaikan ini, insya-Allah. Baik, kita akan baca terlebih dahulu
ayat yang kita dah baca sinopsisnya begitu besar, sikap bagaimana sikap mukmin nanti apabila kita berada di PKP ni, bagaimana nak meneruskan Ustaz. Betul, betul. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 6 hingga ayat yang ke 8 Ustaz. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan 3 ayat daripada ayat 6 hingga 8. Surah yang ke-11, surah Hud, surah yang mempunyai ataupun ada kaitan adik-beradik dengan surah Yunus Ustaz ya. Surah Yunus dan juga surah Hud ni adik-beradik ataupun berpasang. Dia seperti surah Al-Baqarah, pasangannya ada surah Ali Imran ya. Kalau surah Al-Kahfi itu dengan surah Al-Isra, surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi. Jadi kebanyakan surah di dalam Al-Quran kalau ikutkan kepada Islahi, seorang ulama daripada Pakistan, dengan gurunya Farahi, dia menyatakan banyak surah di dalam Al-Quran ni ada pasangan-pasangannya. Dan kalau Imam Syarawi menyatakan pasangan di antara surah Yunus dan juga surah Hud ini Ustaz, kaitannya dalam surah Yunus ada cerita Nabi Nuh dan air, dalam surah Hud ini juga ada cerita pasal air sebentar lagi. Yang Ustaz baca dalam ayat 7 hari itu air. Jadi dua-duanya ada pasal air. Sebabnya dia sebelah-sebelah, dan dari segi susunannya pun memang surah Yunus ya, kemudian surah Hud, kemudian surah yang seterusnya surah 12 surah Yusuf ya, turun berturutan. Kerana kalau kita bercakap tentang apakah senario surah Hud ini turun ketika Nabi menghadapi cabaran ya, Nabi diberikan sesuatu yang mulia, namanya adalah wahyu yang menggembirakan Nabi, yang menjadi penawar. Dalam masa yang sama ialah dalam muka surat ataupun dalam surah ini, orang-orang musyrik di Mekah itu, ini surah Makiyah, mengutuk Nabi. Jadi Nabi dapat sesuatu yang menggembirakan, tapi orang biasa di Mekah itu mengutuk dan memperolok-olokkan kepada wahyu yang mulia tersebut. Jadi kita boleh bayangkan, kita dapat hadiah, tetapi orang kata lah hadiah konon kan, bagilah hadiah yang lebih mantap lagi. Jadi di situ Nabi tertekan. Pasal apa? Pasal ini adalah mukjizat, ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ketika mereka, kalau kita lihat kepada perbincangan kita semalam berkaitan dengan mereka ini tidak berapa nak percaya, ya, kalau kita tengok ayat 1 semalam dalam surah Hud, bila Allah menyatakan kitabun uhkimat, Allah nyatakan peraturan itu secara ringkas, kemudian thumma fussilat, kemudian dijelaskan. Ini kaedah bercakap yang berkesan. Mula-mula bagi yang pendek dahulu, orang rasa menarik ni, preview dahulu. Kan? Kemudian barulah pergi kepada yang panjang-panjang. Ini kaedah berbicara Allah kepada makhluknya, dan kita pun boleh belajar cara komunikasi yang bagus. Kalau kita orang tu katakan kawan-kawan tuan-tuan dia tag ataupun dia nak tahu Quran Time ni apa, tuan-tuan jangan cerita sampai 1 jam. Cerita pendek je. Dalam tu kita baca dan kita boleh faham masalah kita. Pendek saja kita cerita. Lepas tu boleh faham masalah kita macam mana? Kau tengok nanti. Barulah kita fussilat, dijelaskan. Ini kaedah ustaznya yang kita boleh belajar daripada surah Hud. Jadi surah Hud ini adalah surah yang Nabi kata menyebabkan rambut Nabi beruban. Pasal apa? Pasal waktu ini Nabi perlu istiqamah, ya. Maksudnya bila dah berdakwah itu, bila dah sampai kepada pertengahan ataupun dah sampai di hujung di Mekah, ya, Nabi kena istiqamah. Kalau tidak istiqamah buat sesuatu perkara, kesan kebaikannya itu mungkin tidak nampak. Maka Allah menyatakan berhujah kepada orang yang tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya pada wahyu, wama min dabatin fil ard, tidak ada suatu pun makhluk yang bergerak di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, rezekinya itu semuanya Allah tentukan, ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah mengetahui tempat ianya diletakkan dan juga tempat simpan. Tempat mustaqarraha ini tempat yang secara luaran, wa mustaudaha ini tempat simpan yang orang tak nampak. Di mana lokasi rezeki tersebut, semuanya Allah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat ni mengapa muncul di dalam ayat ke-6 ini? Kerana Allah nak beritahu kepada orang-orang yang syirik kepada Allah, yang tidak menghargai kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang sama menurunkan rezeki. Jika kamu tak percaya kepada perkataan Allah dalam wahyu ini, kalau Allah nak tarik rezeki kamu ni kacang, kan? Mudah, ya. Dan kalau cakap rezeki ni ustaz, ya, istilah zaman sekarang ekonomi lah. Pekerjaan. Kalau ada yang kata saya tak percaya kepada wahyu-wahyu ni, Quran-Quran ni memberi kesan, Tuhan yang sama beri rezeki. Kalau Allah nak tarik, anytime saja, hari ni bisnes okey, besok pun kena tutup. Allah boleh buat. Dan kita pun sudah menyaksikan, hari ni boleh buka, besok siapa buka kena denda 10,000. Kan? Ini adalah antara bagaimana Allah menunjukkan kuasanya. Dulu sebelum ni tak pernah, ya. Kalau katakan syarikat tu dah buat arak, dia boleh buat je terus, kan. Tetapi zaman ini kalau katakan Allah nak suruh tutup, macam-macam cara Allah boleh susunkan, ya. Tidak perlu kita komen banyak-banyak, tetapi bagi saja satu makhluk terus kena tutup, tempat hiburan yang tidak bermanfaat kena tutup. Perkara ini Allah kata kullum fi kitabim mubin. Allah mempunyai semua perkara ini tercatat pada Lauh Mahfuz, satu catatan yang nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Sebenarnya dalam surah Yasin Allah cakap kun fayakun ustaz, ya. Tapi bila Allah cakap fi sittati ayyam dalam surah Sajdah, dalam surah ini Allah nak beritahu kepada kita proses. Ya, ada tahap-tahap dalam hidup kita ini. Tidak perlu bagi Allah, tapi Allah nak ajar kepada kita. Macam cikgu lah. Cikgu tu dia boleh dia bercakap ke mengajar, buat matematik tu terus siap. Tetapi dia nak beritahu, okey, awak buat langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau awak keliru langkah 5, pergi langkah 4. Ini adalah cara bagaimana nak istiqamah. Melalui proses, jangan tergopoh-gopoh, jangan tak tahu teknik, khawatir nanti tak tahu teknik, macam ustaz mengajar dalam program pagi ustaz, ya, macam mana lagu Nahwan kan. Bila saya dengar tu dia ada kan, turun bawah tu, baru tahu rupanya. Pasal selama ni ingat kan lagu Nahwan ke lagu Jiharkah ke, lebih kurang sama je, tak dapat beza dia punya rentak dia, tapi rupanya dia ada tangga-tangga, ada proses-prosesnya. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arasy Allah itu di atas air. Inilah yang pertemuan di antara surah Hud dan juga surah Yunus, kata Imam Syarawi, ialah pada air. Ya, pasal air ini adalah satu perkara yang amat istimewa. Kalau tuan-tuan yang belajar engineering, saya dulu ustaz, ya, belajar kejuruteraan, salah satu daripada tajuknya thermodynamics ataupun fluid mechanics.
tajuk itu cerita banyak pasal air je kan, tapi kalau tak belajar betul-betul memang saya hampir tak berjaya kan, tapi alhamdulillah lah berjaya dan graduasi pada masanya. Jadi air ini adalah satu perkara yang amat istimewa bagi pelajar kejuruteraan. Ya, apatah lagi kalau kita bercakap tentang pelajar Quran, mesti kita bukan sekadar tengok air kita rasa alah ini biasa je. Ia dikaitkan dengan makhluk yang datang daripada atas kan, wa anzalna. Jadi bila daripada atas ini sesuatu yang perlu kita beri perhatian, dan Allah buat ini, ini menarik ni. Allah buat yang macam-macam, langit, bumi dan sebagainya ini untuk apa ni sebenarnya? Kalau katakan ustaznya kita nak buat eksperimen, ya, nak buat eksperimen dalam makmal, dia biasanya cikgu tu akan beli alat-alat dia, ya. Tengok kalau eksperimennya besar, alat-alatnya pun besar. Kan? Mahal-mahal. Kalau terpecah dia kena bayar $100 dan sebagainya kan. Okey. Jadi bila Allah nak bagi ujian, eksperimen pada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah dah siapkan apa? Langit, bumi dan juga arash di atas air. Maksudnya kerajaan yang terlampau besar. Ingatkan untuk apa? Kalau nak kira lah di antara matahari dan juga diri saya yang kecil ini, tak penting pun. Tetapi Allah kata, sebenarnya aku jadikan langit, bumi, matahari ini untuk kamu. Untuk kamu. Jadi maksudnya ialah apa? Yang segala yang dijadikan ini sebenarnya untuk kamu. Kamu ni akan buat lebih baik ke ataupun lebih buruk lagi berdasarkan kepada nikmat yang Allah berikan seantero dunia, ya, seluruh dunia. Jadi bila kita fikir-fikir ustaz ni, bila tengok ayat ni, subhanallah, maksudnya Allah ni memang muliakan betul kita ni. Muliakan kita. Pasal eksperimennya, dia punya makmalnya itu adalah alam maya pada, bukan sekadar adalah kau turun je lah kat atas muka bumi ni, pandai-pandailah sendiri. Bukan. Disiapkan macam-macam termasuk rezeki. Wala in qultu, ya. Kata dalam ayat ini, jika engkau berkata kepada penduduk Mekah sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, nescaya orang kafir itu akan berkata ini hanyalah sihir yang nyata, ya. Jadi maksudnya bila Allah nak uji itu, kerana amalan itu akan dibawa sampai ke hari kita dibangkitkan. Kita bukan sekadar duduk di sini. Adik-adik yang baru ambil SPM ustaz, ya, dia bila dah dapat SPM itu, keputusan bagus, bukan nak duduk dekat situ je tingkatan 5 je kan, dia nak pergi ke universiti, kemudian nak makin besar lagi. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke akhirat, nak bawa result yang terbaik, ya, bukan sekadar untuk hidup di sini. Dan bagi orang yang tidak beriman, dia kata in hadza illa sihrun mubin. Kan? Mengapa dia cakap begitu? Dia sihir ini sebenarnya dia adalah satu perkara yang menakjubkan. Kan kita dah lihat dalam surah Yunus ada kisah Nabi Musa, ya. Sihir ini menyebabkan orang rasa wah hebat, kan? Amazing, ya, takjub. Tetapi sebenarnya dia tak betul pun, dia tak betul. Jadi bila mereka ni nampak macam Nabi ni bercerita benda yang amazingnya, alam ini untuk kita, kan? Dia nak cakap bahawa amazing. Tapi pasal dia tak suka Nabi, maka dia akan kata apa? Ini sihir. Ini cara untuk menjatuhkan seseorang, tapi dalam masa yang sama kita mengakui orang yang bawa perkara itu adalah hebat. Ya, ini adalah daripada ayat yang ke-7. Untuk apa kita tahu dua perkara ini? Kerana bagi kita orang Islam, kita tahu rezeki itu Allah boleh kawal, dan Allah jadikan segala atas muka bumi ini untuk kita tengok amalan kita jadi lebih baik ataupun jadi kurang baik. Mana Safas tadi sihir mubin, mana dia mengakui, tetap mengakui kehebatan. Cuma dia ubah bahasa jadi sihir. Mana mereka tak takjub juga lah. Tak takjub. Macam dia dengar Al-Quran kan, dia kata, "Wah, sampai ada yang bersujud kan." Betul. Tapi halah, kalau aku kagum sangat pada engkau, nanti habislah aku punya projek ke apa ke kan. Jadi sihir, penipu, kahin, kan, kamu ni tukang nujum, macam-macam cara dia membunuh karakter Nabi, kerana kalau dia beriman pada Nabi, nanti aku kena jadi orang bawah Nabi. Tapi sebenarnya bukan jadi orang bawah Nabi, dia menjadi orang bawah Tuhan, iaitu hamba Allah, dan lepas tu akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran daripada dua ayat. Kita nak melihat kepada ayat yang ke-8. Kita baca sekali lagi ayat ke-8 ini, pasal ini satu lagi cabaran ataupun ungkapan daripada mereka yang memperolok-olokkan wahyu daripada Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, kita pasakkan lagi ayat yang ke-8.
Tadi kita dah baca Murattal Nahawan. Ustaz Fah dah bagi dah kunci tadi. Kunci Ya, dia sikit. ada prosesnya, tangga. Ada prosesnya. Okay, saya buat satu ayat lagi pada ayat ke-8 dengan mujawab pula sekali. Okey. Auzubillahi minasyaitanir. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sehingga waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata, adakah yang menghalangnya? Ketahuilah ketika azab itu datang, mereka tidak dapat mengelaknya, mereka dikepung azab yang mereka olok-olokkan. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan razaqa, iaitu memberi rezeki ataupun Allah memberikan anugerah kepada makhluknya. Berulang 123 kali dalam Al-Quran untuk kita faham rezeki ini ada kaitan dengan istilah ekonomi, ada kaitan dengan pekerjaan, ada kaitan bukan sekadar duit tetapi kebahagiaan, ilmu dan sebagainya. Maka istilah rezeki ini amat banyak berulang dalam Quran agar kita faham ianya milik Allah, ditentukan oleh Allah. Allah boleh tarik pada bila-bila masa. Maka jom kita sama-sama beriman pada wahyu Tuhannya yang satu, Tuhan yang sama menurunkan rezeki kepada kita semua. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ketahuilah dengan mengingati Allah, zikrullah, hati kita akan menjadi tenang. Alhamdulillah. Masih kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kerana terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Mari kita penuhi pengisian PKP kita ini, pengisian yang penuh bermakna di rumah-rumah kita dengan membanyakkan zikrullah, baca Al-Quran. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar PKP kita, uzlah kita, kita berada di rumah kita tidaklah menjadi sia-sia, bahkan menjadi satu yang bermakna untuk kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton. Hari ini kita nak sambung sedikit lagi praktikal ataupun ulang kaji pada hukum mim mati, iaitu pada hukum izhar syafawi. Izhar syafawi apa dia? Apabila nak kenal dia, apabila mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. Temu hamzah, temu ba tak, bertemu dengan ta, tha, jim, ha, semua tu. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka berlakulah izhar syafawi. Maka sangat banyaklah hukum izhar syafawi. Dalam surah Al-Fatihah pun ada. Dan hari ini kita nak melihat ada 2-3 contoh dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Pertamanya pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mim mati bertemu dengan hamzah dua kali. Liyabluwakum ayyukum, kemudian ayyukum ahsanu amala. Mim bertemu dengan hamzah, maka berlaku hukum izhar syafawi. Maka macam mana izhar? Izhar tu maksud dia apa? Izhar lah, zahirkan, jelaskan, nyatakan suara mim mati tu. Maknanya kita kena sebut, tutup mulut rapat-rapat pada makhraj mim. Liyabluwakum, dengan cara menutup mulut makhraj mim tadi tu biar kena betul-betul. Liyabluwakum, tu masuk izhar. Kemudian izhar syafawi ni kita tidak boleh memanjangkan gunnah, tidak boleh dipanjangkan gunnah. Contoh, liyabluwakum ayyukum ahsan, itu salah, itu bacaan salah, jangan ikut tuan-tuan puan-puan sekalian. So bacaan yang betulnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, begitu. Dan contoh yang kedua pada ayat yang ke-8 juga ada dua kat situ. Ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim. Okey, perhatikan, ala yawma ya'tihim laysa, mim mati bertemu dengan lam. Maka berlaku izhar syafawi, jelaskan mim mati itu dengan cara betul-betul menutup rapat suara huruf mim tu tanpa kita memanjangkan dengung pada mim itu. Kemudian yang kedua, masrufan anhum wa haqa, mim bertemu dengan waw. Ulama beri pesanan kepada kita, peringatan, kalau jumpa dengan mim mati berjumpa dengan waw, kita kena hati-hati sikit supaya dia tak terpelencong ataupun tersalah. Macam mana salah tu? Dia sebut mim itu masuk dalam waw, jadi macam idgham. Contoh, anhum wa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mim dan waw tu makhrajnya dekat. Mim mati, mim tu di bahagian bibir kan. Kemudian lepas tu nak sebut huruf waw, huruf yang dekat bibir juga. Maka dia takut-takut dia tersalah dekat situ. Kalau selepas mim tu huruf yang jauh, senang sikit nak sebut kadarnya. Maka bila jumpa dengan waw, pastikan betul-betul berlaku izhar syafawi. Anhum wa haqa. Begitulah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang tajwid sebentar tadi, dan kita dapat membaca ya dengan lebih jelas lagi insya-Allah Ustaz ya. Dan kita nak meneruskan, tadi kita sudah membaca ayat yang ke-6, 7 ya, sudah kita lihat sedikit intipatinya, dan pada ayat yang ke-8 bila ada di kalangan mereka yang bercakap mayahbisu ya, apa yang menghalang bila sesuatu azab itu dikemudiankan ataupun macam tak muncul-muncul lagi ya. Ini satu lagi perkara bila mereka berhujah dengan Nabi yang menyatakan bahawa kalau kamu tak ikut cakap nanti Allah azab, dan juga selepas mati nanti akan dibangkitkan. Maka perkataan yang Allah gunakan pada ayat yang ke-8 ini adalah ummah. Biasa kita dengar Ustaz ya, perkataan ummah ni adalah bangsa. Tapi di sini Allah menyatakan ila ummatim ma'dudah, iaitu sampai satu masa yang ditentukan. Ummah itu maksudnya masa. Masya-Allah. Pasal dia kait dengan iaitu ibu. Kalau ibu tu dah mengandung kan, dia sebenarnya masa untuk dia bersalin itu dia tunggu masa je. Ya, dia tunggu masa saja. Jadi bila seseorang itu buat perkara yang baik, dia tunggu masa sahaja untuk dia dapat balasan baik. Tapi kalau orang yang memperhujahkan, yang tidak ingin ikut kepada Al-Quran, maka dia sebenarnya menunggu ummah. Dia tunggu saja. Benda tu jangan diminta awal akhir kan. Dalam surah Yunus ada dinyatakan sampai masanya kena habis. Dan ini Allah ingatkan kepada orang-orang musyrik, jangan sampai tertipu. Kalau zaman sekarang Ustaznya, kalau kita tengok tentang Israel menyerang pada Palestin, ada yang cakap bilalah Israel ni nak kena diazab oleh Allah SWT. Jawapannya ialah ila ummatim ma'dudah. Ya, sampai masa saja. Kalau ibu yang mengandung itu 9 bulan 10 hari terus bersalin. Tunggu saja. Dan siapa yang tahu?
Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan bagi kita ialah untuk membuat persediaan, jangan sampai kitalah orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita lihat lagi bagaimana Allah meluruskan cara bila kita berhadapan dengan ujian, sama ada ujian itu kesenangan ataupun kesusahan. Allah bawakan ayat 9 hingga ayat 12 ini untuk sama-sama kita hadapi, terutama pada zaman pandemik ini. Ayat ini amat powerful, dan kalau ia tidak difahami ustaz ya, ada beberapa orang yang sebelum ni saya pernah jumpa, dia kata pasal ujian terlampau berat dia sampai keluar daripada agama. Allah. Ada paling kurang ada 2-3 kes yang saya pernah jumpa. Kawan seorang ni dia masuk Kristian 1 minggu. Satu lagi dia kata dia nak jadi mulhid ataupun dia tidak mahu beragama, ateis. Pasal dia kata bahawa perit dengan kehidupan dia. Jadi mari sama-sama kita lihat ayat 9 hingga ayat 12. Silakan ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Kita mudah-mudahan ujian ini kita Allah Taala berikan kekuatan kepada kita. Kita bimbang dengan ujian ni manusia jadi gagal, bahkan sepatutnya ujian ni dapat mengangkatkan diri lagi. Moga-moga Allah Taala pelihara kita semua, dan penting untuk kita membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran. Moga dia menjadi kekuatan sumber dan bagaimana kita nak melangkah dalam kehidupan kita ini dipandu wahyu ilahi. Ayat kita baca ayat 9 hingga ayat yang ke-12 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله. Surah Al-Nazim, begitu 4 ayat daripada ayat 9 hingga ayat 12 menceritakan tentang psikologi manusia ya ketika berhadapan dengan kesenangan dan juga kepayahan. Ayat yang ke-9 Allah menyatakan, dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pasti dia menjadi berputus asa dan tidak berterima kasih ya. Jadi ini psikologi pertama, iaitu apa? Apabila Allah berikan kepada dia rahmat ya, rasakan rahmat dari minna ya. Minna ini maksudnya dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahawa sesuatu rahmat yang dia dapat itu adalah sesuatu yang amat indah, yang amat bagus, dan dia tahu bahawa ia datang daripada sumber yang maha kaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah yang Allah beri? Thumma naza'naha minhu, ya, itu Allah cabut.
Allah cabut, biasanya ustaz ya, bila rahmat itu bila dia dah dapat, dia rasakan itu dia punya. Ya, macam kalau katakan saya ada kaki contohnya, ni sebenarnya daripada Allah SWT, minna daripada kami, daripada Allah SWT. Tetapi bila dia dah biasa guna, dia rasakan bila thumma naza'naha min, iaitu Allah tarik, ya, dia kalau tidak diuruskan dengan betul-betul, manusia ini innahu layausun kafur. Dua perkataan inilah perkara yang perlu kita jelas, apatah lagi pada zaman pandemik ini tuan-tuan sekalian, kita kena bagikan penawar ayat 9 ini kepada rakan-rakan dan ahli keluarga kita. Contohnya ustaz ya, dia tak ada kerja, dia dapat kerja. Bila dapat kerja, dia dah biasa dapat gaji, tiba-tiba nazaknaha, iaitu kena potong 50%. Ataupun kadang-kadang dia mungkin terus tak ada gaji, ataupun biasa dia dapat kaki ke paru-paru ke, tiba-tiba Allah tarik sekejap kan. Kalau katakan panas badan ke demam ke, Allah tarik sekejap. Ada di kalangan manusia, Allah cakap di sini la yaus, iaitu berputus asa. Berputus asa. Dia rasa bahawa Tuhan dah tak suka pada dia, dia rasakan bahawa habislah segala-galanya apa yang ada di atas muka bumi. Contohnya dia ada rahmat seorang ayah ataupun seorang ibu, bila ayah ataupun ibunya dipanggil oleh Allah, dia rasa bahawa dia berputus asa. Dan yang keduanya, putus asa itu membawa kepada kafur, iaitu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada yang kata saya kerana perit dengan apa yang berlaku, baik saya masuk ataupun tak payah percaya pada Tuhan. Ya, ini adalah antara sebab mengapa orang boleh hilang keimanan. Ayat 9 ini menerangkan kafur itu hilang keimanan kerana apa? Kerana dia dah dapat sesuatu, dia hilang. Bukan kerana dia baca buku falsafah ke, dia terpengaruh dengan agama lain, bukan. Dalam dunia ini, kalau seseorang itu sudah ada keimanan, tetapi lepas tu keimanannya makin kurang dan tercabut kerana Allah pernah cabut sesuatu daripada hidupnya. Itu bahaya ustaz ya. Kadang-kadang bukan pasal Allah nak cabut dia punya iman, tapi kerana Allah cabut nikmat dan dia rasakan bahawa saya tertekan lah, la yaus. Yaus ini adalah sifat daripada iblis sebenarnya. Dia putus asa daripada rahmat Allah, dia rasa macam habis, ya. Ini kalau katakan dicabut. Kemudian apabila diberikan sesuatu kemudaratan, ya, wala in azaqnahu na'ma, ya, iaitu diberikan, Allah rasakan bagi dia banyak sangat nikmat selepas dia dapat mudarat. Ini satu lagi. Tadi dia dapat rahmat, kemudian Allah cabut. Sekarang ini bila dia susah setahun, susah 2 tahun, pandemik COVID-19 contohnya. Kemudian Allah bagi nikmat, ya, Allah memberikan bukan sekadar nikmat tetapi banyak nikmat. Maka apa Allah cakap? Sebelum Allah cakap tentang apa yang mereka cakap, Allah beritahu darra massathu, iaitu mudarat itu menyentuh. Maksudnya apabila kita bercakap tentang COVID-19, misalnya sakit, ada masalah dalam bisnes, ekonomi, pasangan, sebenarnya Allah cakap darra memang itu mencabar, tetapi ianya massathu, dia touch and go. Ya, dia bukannya kekal, dia tak kekal. Apa yang ada pada pandemik ini, apa yang berlaku sekarang ini, Allah beritahu ini adalah Allah sentuh saja. Tapi sentuh pun Ustaz 2 tahun juga kan. Okey, cuma dia tak adalah sentuh sampai 60 70 tahun, ya. Dia takkan begitu. Dan ada setengah orang yang dia 2 tahun dia rasa macam sikit je sentuhannya, ada yang sentuhannya terkuat sedikit. Tetapi apakah mereka cakap? La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, ya, iaitu dah habis dah. Dulu stres sangat, lepas tu bila dah dapat Ustaz ya, bila dah habis dah dia punya mudaratnya itu, dia akan rasa dah tak ada apa-apa dah. Dan hujung itu Allah beritahu innahu lafarihun fakhur, mereka itu sombong. Dia gembira, lepas tu dah tak ada dah baca Qurannya, dah tak ada, kemudian dia pergi joli sana sini dan dia sombong pula. Dia kata tak ada apa, dulu okey je kan. Kita boleh tengok pengalaman ini ketika PKP pertama, lepas dah buka waktu cuti tu, ya kan, orang bertibaran tu, dia dah macam hilang. Dan itu perkara yang kita harapkan Allah beritahu, ini psikologi ini boleh berlaku kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, kecuali illal ladina sabaru, ayat 11. Bukan illal ladina amanu, illal ladina sabaru, iaitu kecuali orang yang bersabar wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ceritanya ialah Allah tidak tekankan iman dekat sini pasal orang yang beriman perlu bersabar ketika berhadapan dengan ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Dan kalau dia tidak bersabar, maka kesannya ialah dia tidak akan beramal soleh. Itu sebabnya Ustaz, ada yang bila ditimpa dengan mudarat, Allah tarik,
dia makin putus asa, makin kufur, makin tak semayang. Itu namanya dia tidak beramal soleh kerana dia tidak sabar. Ya, syaratnya bila sabar dia akan beramal soleh. Dan bila seseorang itu dia dah diberikan mudarat, ya, dan kemudian diberikan nikmat, dia lepas tu dia sombong, lepas tu tak semayang. Dia tak nak baca Quran lagi dah. Pasal apa? Wa amilus solihat itu hasil daripada illal ladzina sabaru. Itu ayat ini memang amazing, Ustaz. Dia memang susun elok je, kan? Membongkar sebenarnya mengapa kamu malas. Kan? Kamu tak nak beramal itu pasal kamu sama ada kamu sombong bila kamu dah senang, ataupun kamu ni kufur ketika kamu ini dalam kesusahan. Dan Allah menyatakan kalau kamu ini bersabar dan beramal soleh, sebenarnya ada ganjaran yang besar, ada keampunan daripada Allah SWT. Ujian yang melanda sekarang ini adalah tempat kita mendapat keampunan. Ujian yang ada sekarang ini adalah untuk kita makin mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Itu sebabnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap juga istiqamah dalam menyampaikan, ya, apakah yang perlu kita buat ketika kita berhadapan ujian, kesenangan, kepayahan, perlu terus menyampaikan peringatan. Itulah yang dinyatakan pada ayat 12. Kita baca sekali lagi ayat 12 ini untuk kita sama-sama bila kita dalam keadaan perit, kita masih lagi kena lapangkan dada kita. Ayat 12 bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, Ustaz Fah sebut tadi ayat yang begitu powerful pada bahagian kedua tadi. Memanglah kita bila berada di PKP ni bukan orang yang ada duit saja, yang tak ada duit saja, masing-masing dah mula-mula macam hilang arah, Ustaz. Macam manalah sampai ada yang kita dengar ada yang bunuh diri pun ada, kan. Kita bimbanglah ini berlaku. Mudah-mudahan ayat ini menyedarkan kita semua betapa di sebalik itu kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena uji dulu, kena sabar, Ustaz sebut tadi, dan juga kena terus beramal soleh. Mudah-mudahan kita pandu wahyu dan diberi kekuatan. Ayat 12 saya baca sekali lagi dan insya-Allah kita dapat nak tahu lagi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran kekal relevan sepanjang masa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل. صدق الله. Surah Al-Azim, boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebahagian yang kami wahyukan kepadamu dan dadamu menjadi sempit kerana khawatir mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan dan jangan Allah jualah pemelihara segala sesuatu. Apa pelajarannya selepas hadir ayat tadi? Ketika Nabi ada ujian kesenangan ataupun kesusahan, Nabi tidak sombong, tidak kufur. Dan apakah tanda kita ni tidak kufur, tidak sombong? Kita bersabar, beramal soleh. Dan salah satu amal soleh itu bukan sekadar kita buat seorang amal soleh, kita ajak beri peringatan pada orang lain untuk amal soleh. Jadi ketika ada orang yang mempersoalkan, mengumpat ataupun mengutuk kepada Nabi, Allah kata jangan rasa sempit. Ya, wadaikum bihi sadruk. Bukan Allah yang sempitkan, ya, tetapi manusia sendiri memang ada psikologi. Bila orang tak suka dengan kita, kita mula sempit. Allah kata jangan. Pasal apa? Pasal kamu hanyalah orang yang memberi peringatan dan tawakal kamu bukan pada mereka.
tawakal kamu adalah kepada Allah. Dan kalau katakan kita tuan-tuan terus ingatkan buat kerja dakwah, itu akan membantu kita untuk bersyukur ketika senang, bersabar ketika payah. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya mengajak orang kepada Allah, dan Allah akan menenteramkan kita, akan menyeimbangkan ataupun menenangkan kita. Kalau kita tidak ajak orang kepada Allah, kita akan hanya fikir kepada masalah kita sahaja. Kita tidak akan berfikir bagaimana untuk bawa orang, diri kita menuju ke syurga Allah dalam kepayahan yang ada. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita utamakan tanggungjawab sebagai hamba, bukan bimbang pasal rezeki dalam hidup kita ini, ya. Yang pertama, dengan kita selalu mengikut kepada panduan wahyu. Yang kedua, laksanakan kebaikan dan kemajuan islah secara bertahap, ya, sebagaimana Allah nyatakan fi sittati ayyam, bertahap. Dan yang ketiga, jangan mudah bangga dan kufur pada nikmat ataupun kepayahan yang diperoleh dalam hidup kita. Kita berdoa pada Allah agar Allah pimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk menghadapi ujian yang besar ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi ujian-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pahala yang besar di atas ujian ini, ya Allah. Ya Allah, gantikanlah kami dengan apa yang lebih baik daripada ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Berikanlah istiqamah kepada kami pada di atas jalan yang betul, ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita terus menguatkan amal kita dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ini untuk kita beritahu pada masyarakat, dalam kepayahan banyakkan beramal, ya, dalam ujian banyakkan beramal soleh. Itu tanda bahawa kita ini benar-benar bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam siaran ulangan kita, dan kita akan menyambung surah Hud pada halaman 223 pada hari esok. Kita sama-sama jangan lupa untuk kita menjaga keselamatan fizikal, keselamatan dalaman kita, ya, keselamatan fizikal kita, salah satunya usaha kita dengan mengambil vaksin seperti mana yang dikongsikan oleh Ustaz Roslan sebentar tadi. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri akan datang dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.